المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada pagi ini kita diberi peluang dan ruang untuk menyambung pengajian yang biasanya saya baca di antara Maghrib dan Isya. Sebuah kitab yang saya baru mula baca di surau ini, lebih kurang baru 2 kali pertemuan, iaitu kitab kecil yang bertajuk 20 Sifat Hati yang Keji dan Terpuji. Sebagaimana yang kita maklum, pembacaan kitab di bulan Ramadan ini antara Maghrib Isya kita tangguh. Jadi kebetulan ruang yang kosong ini, Imam minta saya buat pengisian, so saya kata saya baca kitab ni lah. Mudah-mudahan ada manfaat, walaupun hari ini adalah cuti sempena nuzulul Quran. Dan kebanyakan tempat masjid dan surau saya tengok masing-masing semuanya berbicara berkenaan nuzulul Quran. Tapi saya memilih untuk menyambung pengajian kitab ini supaya ia tidak terlalu kosong. Sebab kita baca saban bulan, setiap bulan kita baca 2 kali sebulan. Cuma pada bulan Ramadan saja kita tak ada ruang. Jadi bila ada ruang ni kita ambil peluang untuk baca dan habiskan kitab 20 sifat hati, iaitu terpuji dan juga yang terkeji. Kita masih dalam muqaddimah, dalam pendahuluan kitab ini, dan sebagaimana yang saya dah sebut, kitab yang kita baca ini salah satu daripada cabang ilmu fardu ain. Bila sebut fardu ain, maknanya ilmu ini wajib dipelajari oleh semua mukallaf. Mukallaf maknanya yang akil baligh. Dan kita semua yang ada dalam surau ini pada saat dan ketika ini, semua kita adalah mukallaf. Kita adalah orang yang akil baligh. So maknanya andai ilmu ini belum selesai kita belajar dalam usia yang Allah Ta'ala berikan saat dan ketika ini, maknanya kita sebenarnya telah berlaku cuai dalam umur dan usia kita. Yang sepatutnya ilmu ini kita settlekan ataupun kita selesaikan sebelum kita balik. Sebab sifat-sifat mazmumah dan mahmudah ini, adapun mazmumah dia tak perlu ada dan dia tak patut ada dalam diri kita. Adapun sifat mahmudah ia patut ada dalam diri kita sebelum daripada kita balik. Cuma disebabkan oleh kecuaian kita dalam disiplin belajar, kita nak harapkan pada sistem persekolahan yang ada, tuan-tuan boleh jadi kita semua ni bersekolah kebangsaan dan juga menengah kebangsaan. Namun sistem yang ada di sekolah boleh jadi tidak mencukupi untuk cover disiplin ilmu yang Islam bagi tahu ada beberapa ilmu yang wajib. Tiap-tiap individu mukallaf kita semua belajar. Jadi tak dapat tidak kita perlu kepada satu ruang lain untuk kita belajar, di mana tak ada tempat lain orang mengajar kecuali masjid dan surau lah. Itu kebiasaan di negara kita ni, orang mengajarnya di masjid dan surau. Adapun tempat di rumah dan sebagainya itu jarang-jarang kita jumpa. Jadi
Ilmu yang kita baca ni tuan-tuan adalah ilmu fardu ain. Maknanya ilmu yang wajib atas setiap individu. Kita tak boleh wakilkan pada orang. Kita lalu tepi surau ni, kita tengok ramai orang duk belajar. Tak apalah, dia dah belajar dah. Kita tak singgah pun tak apalah. Dia yang belajar, lepaslah tuntutan fardu ain atas diri dia. Kita yang duk lalu saja tak singgah pun belajar ilmu-ilmu tertentu yang fardu ain ni, maknanya atas kita tuntutan tu tak selesai. Maknanya bila fardu ain, benda ni Tuhan akan tanya di akhirat. Kenapa tak selesai benda ni? Kenapa kau datang menghadap aku dalam keadaan kau ada sifat-sifat mazmumah? Engkau ada kibr. Engkau ada sifat takabbur. Engkau seolah-olah macam Tuhan juga atas dunia dulu. Sehingga kau menyombong dengan aku. Kau menyombong dengan manusia. Engkau bagai-bagai lagi lah sifat-sifat yang keluar. So kenapa engkau tak selesaikan di dunia sifat ini? Sebab ini ilmu fardu ain. Sebab itu satu syair menyebutkan tutabbibu jismakal fani liyabqa wa tatruka qalbakal baqi marida. Kamu berusaha sedaya upaya untuk memastikan jasmani kamu ni elok, baik, sembuh, sihat walafiat. Tutabbik, engkau cari pakar-pakar, doktor-doktor perubatan. Engkau sanggup berhabis sebanyak mana pun untuk memastikan jasad engkau ni sihat. Tapi kau kena tahu bahawa jasad engkau ni tidak akan kekal. Wa tatruka qalbakal baqi marida. Dalam masa yang sama engkau biarkan hati engkau dalam keadaan sakit. Hati kita membarah dengan sifat-sifat mazmumah. Jasad kita cari pakar untuk jaga tubuh badan kita ni daripada penyakit. Macam-macam suplemen tuan-tuan beli. Sanggup habis walau beratus-ratus ringgit beli suplemen. Madu bukan murah tuan-tuan beli. Tak beli yang murah-murah tepi jalan ni. Kita tahu dah, ni campur dengan gula ni. Minum yang ni bukan sihat, potong kaki, kencing manis. Kita tak beli yang mahal-mahal. Kita tahu ini memang betul-betul ori. Kita beli berapa harga? Ratus-ratus kita beli suplemen. Sebab apa? Sebab nak sihat. Sihat tubuh badan ni semata-mata untuk guna dunia aja. Akhirat tak pakai dah jasad. Akhirat kita bawa hati kita. Sihat ke tak sihat hati? Itu yang Allah Ta'ala sebut, illa man atallaha biqalbin salim. Akhirat orang yang datang dengan hati yang sihat walafiat. Sihat daripada apa? Daripada barah kibr. Daripada barah takabbur, daripada barah ujub, daripada barah riak, daripada barah apa? Macam-macam. Dalam kitab ni akan cerita pada kita. 10 yang asas. Kena pastikan ia tidak ada, dicabut, buang dalam diri kita. Umpama kita mencabut pokok-pokok yang tak berguna di sekeliling pokok yang berguna. Di sekeliling pokok yang kita baru tanam tu ada tumbuh rumput-rumput. Begitulah ibarat kita cabut buang. Begitulah ibaratnya kita cabut buang daripada hati kita sifat mazmumah. Biar tak ada. Yang duk berlaku dalam masyarakat kita hari ni, hatta antara agamawan, sebab sifat inilah masih ada. Sifat rasa diri terlalu berilmu, sehingga pandangan orang lain, sehingga ulama-ulama yang lebih hebat daripada kita pun kita rendah-rendahkan. Sehingga kita tak mampu untuk berlapang dada dalam persoalan khilaf. Dalam persoalan yang ulama dulu berlapang dada. Kita hari ini seolah-olah kita saja yang betul. Disebabkan oleh penyakit yang ada dalam hati kita yang kita rasa aku tak ada penyakit. Aku memperjuangkan sunnah. Aku memperjuangkan kebenaran. Dalam masa yang sama kita tak sedar kita ni orang yang ada penyakit. Itu lagi bahaya. Ada penyakit tak sedar ada penyakit, bahaya. Kalau penyakit zahir, sakit tak sedar ada sakit, itu penyakit yang bahaya. Kalau kita boleh rasa ada sakit di perut, di mana, bolehlah juga kita pergi tanya-tanya orang ada tak pengalaman rasa sakit macam ni, di bahagian sini, belah sini. Ataupun tak ada orang yang ada pengalaman, boleh juga kita pergi jumpa pakar doktor, tanya doktor kat mana-mana, klinik mana-mana, hospital mana-mana, bayar pada doktor tu, tanya dia. Ataupun doktor cek, ni ada tanda-tanda, gejala-gejala, simptom-simptom penyakit sekian.
Tapi bahaya jenis penyakit yang senyap, makan secara senyap. Penyakit batin ni itu. Kita duduk rasa kita tak ada apa, aku duduk kat masjid ni, duduk kat surau ni. Aku orang dah semayang, dah beribadat pada Allah. Ibadat kita boleh jadi rosak dengan sifat-sifat ni. Sebab tu saya sebut tadi, syair tadi menyebutkan kita sanggup menghabiskan zahir kita ini supaya sihat. Habis banyak harta kita untuk zahir. Beli itu ini untuk menampakkan kita sihat, cantik luaran. Tapi batin kita biarkan ia sakit menderita. Tak kenal Tuhan, atau duduk atas dunia tak kenal Tuhan. Tak sakit lagi. Duduk di rumah orang tak kenal tuan rumah. Tak sakit. Sakit dah tu. Tuan-tuan tengok dalam cerita Piramli, cerita apa? Yang pergi minta kerja tu, yang last kali kena sepak tu apa? Cerita apa tuan-tuan? Tuan-tuan tak tengok cerita. Tuan-tuan ni orang soleh sangat. Saya pun tak ingat tajuk dia. Tapi nak bagi tahu gitu. Dia mula-mula masuk tengok iklan tu. Ada kerja kosong. Tapi syarat dia tahan maki. Tahan maki. Dia pun masuk. Masuk mula-mula tu macam orang nak cari kerja. Last kali macam dia tuan rumah. Dia sela panggung ke dipanggil apa? Dia sila panggung, kemudian dia pula ambil rokok tuan dia, suruh tuan dia, tuan rumah tu pula yang cucuk. Tuan-tuan tengok last kali macam mana berlaku pada dia. Sebab tak kenal tuan. Kena sepak, kena terajang, kena halau keluar. Kita duduk atas dunia ni Tuhan punya. Hatta bukan dunia ni Tuhan punya, diri kita ni Tuhan punya. Pandai-pandai kita buat macam kita punya. Tu bila tak kenal diri. Bila tak kenal kita ni ada Tuhan, ada pencipta. Rasa mata aku punya, rasa telinga aku punya, rasa lidah aku punya. Ikut akulah aku nak tulis apa. Tulis ikut suka kita, menaik ikut suka kita, dengar apa yang kita nak dengar, mata lihat apa yang nak lihat. Kita tak ada Tuhan ya. Kita tak ada peraturan ya. Ni hari ni turun peraturan ni, nuzulul Quran ni. Turun rahmat Tuhan. Nak suruh apa? Nak suruh kita ni jadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Ni hari turun Quran. Tapi kita hidup atas dunia ni seolah-olah macam tak ada Tuhan. Kita langgar ikut suka kita. Apa yang nafsu kita nak buat, kita follow, kita ikut dia. Sampai satu ketika kita dah tua boleh jadi, baru tersedar. Ataupun berlaku apa-apa yang tak kita ingini dalam hidup kita, baru tersedar, terjaga. Tu nasib baik Allah Ta'ala sedarkan. Kalau Allah Ta'ala tak sedarkan, bagi sihat dia memanjang macam Fir'aun. Bagi sihat, bagi kaya memanjang, boleh jadi tak kenal ilmu agama. Boleh jadi tak kenal Tuhan sampai ke mati. Na'udzubillah. Ini topik yang kita sedang berbicara, iaitu topik satu cabang ilmu. Kita panggil dia dengan ilmu tasawuf, ataupun tuan-tuan nak panggil dengan ilmu apa pun terpulanglah. Dia hanya nama, musamma dia tetap sama. Tuan-tuan nak panggil dia ilmu tasawuf ke, tuan-tuan nak rasa rigid dengan ilmu tasawuf, nak panggil ilmu tu dengan ilmu akhlak, silakan. Tuan-tuan kata akhlak pun tak nak panggil dengan ilmu tazkiyatun nafs, sebagaimana Quran guna istilah tazkiyatun nafs. Panggillah dengan ilmu tazkiyatun nafs. Tasawuf tak ada zaman Nabi. Ada apa yang ada dalam Quran dan hadis? Tazkiyatun nafs. Pakai istilah tazkiyatun nafs. Tak nak juga tazkiyatun nafs. Sebab apa? Bunyi Arab. Dah nak panggil apa? Nilai-nilai murni. Panggil nilai-nilai murni pula. Musamma dia tetap sama. Kandungan dia tetap sama. Nama saja yang berbeza. Jenama je berbeza. Barang yang ada, benda yang ada itu adalah tetap sama. Supaya kita lah, body sama je, tukar baju macam mana pun. Hari ni pakai baju Melayu, jap lagi pakai t-shirt. Jap lagi masuk satu syawal, baju Melayu bersamping itu. Jap lagi nak pergi ke mana? Pakai apa? Nak tidur, pakai seluar tidur, 3/4 boleh jadi. Pakai singlet pagoda jadi. Tapi tuan sama. Musamma luaran dia ya nampak berbeza-beza. Namanya berbeza-beza. Hakikat benda tu adalah sama. Cuma kita baru muqaddimah.
Baru berada di muqaddimah. Saya nak cuba habiskan dalam tempoh lebih kurang 10 tahun. 10 tahun yang berbaki. Kalau boleh habis lebih awal lagi, maknanya lagi cantik. Kita boleh khatam kitab ni, satu kitab fardu ain yang disusun oleh Timbalan Mufti Negeri Kelantan. Ni Abdul Qadir, ni Muhammad. Baik. Sebelum daripada ini, 2 kali pertemuan itu kita hanya berbicara berkenaan dengan basmalah. Berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. 2 pertemuan. Pagi ni kita tak sambung lagi, kita tengok Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Alhamdulillah ni satu kalimah yang kita semua tahu, dia adalah kalimah puji. Kalimah puji pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kalimah bahasa Arab ada beberapa kalimah yang membawa makna puji. Satu lagi ialah asyukru lillah. Satu lagi al-madhu lillah, puji juga. Madah, puji. Hamd, puji. Syukur pun puji. Semua tu ada beza. Cuma saya tak nak pergi terlalu perinci benda tersebut. Apa beza di antara puji dengan menggunakan hamidah dan dengan menggunakan madaha? Apa beza di antara kalimah-kalimah tersebut? Kita tak pergi secara terlalu detail. Cuma secara sepintas lalunya tuan-tuan, alhamdulillah ni kita tahu ini adalah kalimah memuji Allah. Bezanya antara syukur, alhamdu ni segala puji bagi Allah ini, dia adalah satu perbuatan. Memuji ni satu perbuatan yang keluar daripada hati kita setelah kita melihat Allah Ta'ala ni dengan segala keagungan dan kebesaran dia. Maka keluarlah daripada diri kita sifat memuji Allah. Itu alhamdulillah. Didefinisikan oleh ulama' satu perbuatan yang terbit dari diri kita lantaran kita melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Betapa hebatnya Allah Ta'ala memberikan kepada kita makan. Kita boleh makan nasi, kita boleh kunyah nasi, kita boleh telan nasi. Maka kita rasa betapa besarnya pemberian Allah Ta'ala tersebut, maka kita pun kata alhamdulillah. Kalau nampak, kalau tak nampak, habis 2 pinggan, tak ada alhamdulillah. Sebab tu dia kata terbit daripada nampak. Nampak bahawa Allah Ta'ala dengan segala sifat keagungan dan kebesaran dia lah yang menganugerahkan kepada kita. Dia bagi tubuh badan kita yang sihat. Sekarang ni boleh duduk elok ni sebab sihat ni. Boleh duduk, boleh berjalan, boleh bangun. Dan tak ada satu pun komplikasi berlaku dalam diri kita saat dan ketika ni. Tak ada satu pun daripada ruang rongga bau bulu-bulu roma kita ni keluar daripada celah-celah tu darah. Tak ada tuan-tuan. Keluar darah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan pergi bekam, cucuk halus dia keluar darah dah. Sekarang ni tak keluar pula darah celah-celah rongga bulu roma. Kat mana darah ni duduk? Kalau tuan-tuan pergi bekam, darah tu bukan darah yang bahagian dalam, darah bawah kulit dia keluar. Tapi sekarang tak keluar. Duduk elok-elok kita. Cuba kalau waktu kita duduk ni tiba-tiba keluar darah mengalir ke roma-roma kita ni. Jawab dia tak boleh duduk kita. Tapi Allah Ta'ala jaga, kontrol, makan Allah Ta'ala bagi masuk dalam perut kita. Dia tahu nak pergi ke mana. Perut pula tahu berfungsi, uruskan makanan tersebut. Dan mana-mana yang bermanfaat, sebarkan, salurkan ke seluruh tubuh tu. Mana-mana yang tak berfaedah, tak bermanfaat, okey, bawa dia ke usus besar, supaya apa? Nanti dia akan dikumuhkan, dia akan dikeluarkan. Siapa yang susun ni? Kita tak ada atur satu pun. Kita tak ada arah pun. Makanan masuk. Tak ada. Kita hanya telan je. Mama telan, kunyah-kunyah telan masuk semua sekali. Kita rasa nak makan, kita bubuh dalam mulut kita, kunyah telan. Tapi macam mana tubuh kita ni sihat? Kalau kita saat itu melihat akan keagungan dan kebesaran Tuhan, akan keluar alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Saya pernah sebut kisah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah ditanya kepada Sayyidina Ali,
adakah engkau lebih suka untuk minum air yang sejuk ataupun air yang panas? Air yang sejuk ataupun air yang suam lah, air yang panas-panas sikit. Bukan panas-panas betul, panas-panas betul makruh kita minum. Maknanya air yang suam ke air yang sejuk. Sejuk pun bukan sejuk ais, tidak. Sejuk maknanya duduk di suhu bilik, suhu biasa. Yang mana yang kau lebih suka? Kata Sayyidina Ali, aku lebih suka untuk minum air sejuk. Lalu ditanya, sebab apa? Sebab ghalibnya orang sufi ni, dia akan menyalahi keinginan hawa nafsu dia. Keinginan hawa nafsu dia nak kepada yang sejuk, dia akan ambil yang panas. Sebab apa? Dia tak nak follow nafsu dia. Nafsu yang mana ni? Ammaratun bisu. Kita semua ni lah. Rasa nak makan roti john, kita beli roti john. Rasa nak makan nasi daging, kita beli nasi daging. Tu yang makan roti john, makan nasi daging, ghalibnya bila dah makan makin kuat, jadi makin malas. Sebab apa? Sebab nafsu makin besar. Tadi waktu lapar, boleh pula dia duduk baca Quran. Boleh pula dia duduk semayang sunat. Boleh pula dia pergi masjid. Masuk nasi daging, contoh ni. Sekejap tuan-tuan duduk teliwa, ni menu bagus kita buat petang ni. Masuk apa? Roti ke apa ke yang masuk dalam mulut kita. Waktu berbuka, tiba-tiba badan jadi berat. Sebab apa? Waktu tu kita dah penuhkan keinginan hawa nafsu kita. Rasa nak tambah. Rasa nak tambah. Padahal cukup dah dengan sepinggan. Sepinggan tu pula bukan penuh pun untuk perut kita makan. Padahal tu je qadah kita makan satu hari. Kalau tuan-tuan boleh lihat, zaman kita puasa ni, cukup qadar tu je kita makan. Kalau tuan-tuan jenis bersahur dengan makanan ringan pula, tuan-tuan berbuka je dengan nasi, pun rasa cergas dah satu hari kita boleh buat aktiviti dah. Maknanya itu je sebenarnya qadar makan kita sehari. Tapi luar daripada Ramadan, 3 kali sehari kita makan. Pagi nasi, lemak dah. Tak cukup sebungkus, 2 bungkus. Tengah hari mesti cari pula nasi. Malam cari pula nasi. Dah macam mana nak hidup untuk ibadat? Macam mana nak bangun untuk ibadat? Kalau tubuh kita berat dengan keinginan hawa nafsu. Nafsu memang tak nak untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Makin lapar, makin boleh beribadat. Makin kenyang, makin malas beribadat. Tak kena tu hidup kita gitu. Patutnya makin gagah lah, makin banyak ibadat itu. Tapi yang datang ni semua yang tak ada bicep besar ni. Mana yang sadar-sadar ni? Yang duk pergi main gym tiap-tiap hari ni, mana pergi? Inilah yang sepatutnya duduk di soft pertama ni. Orang yang paling awal sekali. Sebab apa? Gagah perkasa ni. Duk jalan atas treadmill tu berapa kilometer tu. Tapi yang bertongkat ni jugalah yang datang. Yang sakit pinggang, sakit lutut ni jugalah. Yang semayang atas kursi ni jugalah yang datang. Kenapa? Sebab follow nafsu. Sayyidina Ali karamallahu wajah, bila ditanya, kau suka yang sejuk atau yang panas? Dia kata, aku suka yang sejuk. Kenapa? Tengok tuan-tuan cara dia cari. Dalam dia buat apa-apa yang dia cari, redha Tuhan. Dia kata, kalau aku minum air panas, dia kata, aku tetap ucap Alhamdulillah pada Allah. Sebab jiwa dia melihat apa-apa saja yang hadir adalah Allah. Air, siapa boleh buat air? Dengan molekul H2O tu, siapa yang boleh cipta? Ahli sains mana yang boleh buat? Beritahu. Boleh buat pula daripada tak ada. Allah Ta'ala ni buat daripada tak ada. Dia kata, saya boleh buat. Dia kata, saya cantumkan H2O tu, hidrogen 2, oksigen 1, campur 2 tu jadi air. Itu molekul dia. Kita buat daripada benda yang dah ada. Kalau tak ada oksigen, nak buat daripada apa? Allah Ta'ala buat air daripada tak ada kepada ada. Sebab tu bila orang melihat air seteguk aku minum ni, tak ada orang boleh cipta, masuk dalam tubuh dia, boleh beri manfaat pada tubuh badan dia pula, maka dia akan kata Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kerana bagi minum, bagi manfaat pada tubuh badan dengan air tersebut. Sayyidina Ali kata, aku kalau minum air panas, aku puji Tuhan juga. Tapi bila aku minum air sejuk, saat aku dahaga, saat kepanasan ni, dia kata, kalau aku minum air sejuk,
pujian yang keluar daripada diri aku adalah pujian yang jauh lebih dalam berbanding dengan pujian yang keluar waktu aku minum air panas. Itu yang dia cari. Yang lebih dalam puji-pujiannya. Dua-dua situasi tersebut dalam pujian Tuhan dah. Tapi yang mana yang lebih tinggi pujian dia? So aku cari yang tu. Kita dah minum air sejuk tak puji Tuhan, minum air panas pun tak puji Tuhan. Minum air sejuk atas keinginan hawa nafsu kita. Oh, sedap keluar gitu. Oh, puas hati, ada kata seharian dahaga hari ni kena air tembikar. Oh, puas hati. Alhamdulillah tak ada lagi. Tu yang apa? Yang ulama-ulama bahas berkenaan dengan alhamdulillah ni, ulama definisikan dia adalah satu perbuatan, perkataan yang keluar daripada mulut kita, hasil daripada hati kita melihat keagungan dan kebesaran Tuhan. Makin kita nampak, makin kita puji Tuhan. Makin kita nampak, makin kita puji Tuhan. Tapi bila tak nampak, maka kita tak akan puji Tuhan. Macam orang nampak kebaikan mak dan ayah. Allah, terima kasih banyak-banyak sangat pada mak dan ayah. Sebab apa? Tak ada orang yang paling jujur dalam dunia ni. Mak dan ayah orang yang paling jujur. Tak ada nasihat yang paling jujur datang daripada manusia sekeliling kita lain daripada nasihat yang datang daripada mak ayah. Tuan-tuan beritahulah, nasihat siapa yang pernah datang singgah di telinga kita? Nasihat cikgu, nasihat kawan-kawan, nasihat siapa lagi yang pernah hadir dalam hidup kita? Nasihat mak dan ayah jauh lebih jujur daripada orang lain yang ada di sekeliling kita. Sebab mak dan ayah ni bila dia nasihat, dia tak harap apa-apa pun daripada anak dia. Orang lain dia nasihat. Kenapa? Cikgu nasihat, belajarlah rajin-rajin. Sebab apa? Naik nanti nama dia. Result naik nanti subjek itu ini. Naik nama dia. Oh, pandai cikgu ni mengajar. Tahniah, awak mengajar hebatlah budak ni jadi apa? Lulus dengan apa? Dengan keputusan yang cemerlang. Nasihat dia boleh jadi ada tujuan lagi. Tujuannya ialah supaya keputusan sekolah naik, keputusan universiti naik. Tapi mak ayah nasihat untuk apa? Mak ayah yang dah tua, yang tak tahu apa ni tuan-tuan. Apa yang dia dapat daripada nasihat dia? Tak ada. Dia nak tengok anak dia je. Dia tak nak anak dia jadi macam dia, anak dia tak berjaya di dunia. Dia nak anak dia jadi orang hebat. Orang yang memberi manfaat pada ummah. So dia nasihat saban hari nasihat. Walaupun dia tua, dia boleh bagi nasihat. Sebab apa? Berdasarkan perjalanan hidup dia, pengalaman dia. Dia bagi nasihat. Tapi anak ni, dia tak nak dengar. Dia duduk dengar nasihat siapa? Nasihat rakan sebaya dengan dia. Kalau yang 15, umur 15 juga. Dia apa penasihat dia? Kalau umur 20 tu jugalah penasihat dia. Kalau sebaya ni ghalibnya sama-sama sakit. Yang 15 yang menasihat dia pun 15 juga. Ni sama-sama sama-sama penyakit ni, penyakit yang sama. Penyakit apa? Penyakit nak bebas daripada cengkaman keluarga. Tak naklah dikongkong. Rasa tak bebas lah kalau dia asyik-asyik ditegur je, tengok telefon, main game, duduk berkurung dalam bilik dengan game dan sebagainya. Tak naklah ditegur-tegur itu. Siapa yang nasihat? Kawan dia yang umur 15 juga. Sama je perangai umur 15. Ni yang tua ni umur apa? Umur 60 lebih, 50 lebih, 40 lebih, 70 dan sebagainya. Yang ni nasihat dia betul-betul atas pengalaman dia. Ni yang 15 yang sama-sama sebaya ni lah yang nasihat. Jom kita keluar daripada rumah. Kita kalau nak main basikal rajak jangan keluar pukul 12 pagi, pukul 12 tengah hari. Tak boleh, mak ayah bising. Kita keluar bila? Kita keluar pukul 2 pagi lah. Pukul 3 pagi kita keluar. Geng-geng dia. Geng-geng sebaya. Nasihat dia, nasihat yang datang daripada jiwa yang sama-sama sakit. Tapi cuba tanya orang tua, pukul 2, pukul 3 pagi ni jangan duduk keluar main tengah jalan dah. Walaupun jalan tu sunyi, boleh jadi ada kereta-kereta yang lalu waktu tu orang laju. Sebab apa? Orang ingat tak ada benda dah atas jalan raya pada masa tu. Tu cara orang tua bercakap. Cara orang muda yang sama-sama penyakit, dia nak bebas. Kita jangan main waktu ni. Kita main waktu tengah malam. Kita keluar senyap-senyap. Jom kita lari daripada rumah. Kalau yang jenis perempuan. Follow lelaki dan sebagainya. Yang sebaya. Kita keluar daripada rumah. Lari kita pergi kahwin tempat lain. Kahwin di Thailand dan sebagainya. Sebab apa? Yang menasihat tu pun sakit. Yang ni pun sakit juga. Sama-sama sakit. Nak sihat macam mana? Tuan-tuan sakit. Pergi tanya orang sakit. Tak sembuh sampai bila-bila.
Kita yang sakit pi tanya orang sihat, tanya doktor yang sihat, baru dia boleh bagi tahu, ni jalan sihat. Saya nak ceritanya tuan-tuan ialah bila mana kita nampak seluruh hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Umur anugerah Tuhan, sihat anugerah Tuhan, apa yang ada dalam hidup kita, anak, bini kita, duit kita, kerjaya kita, apa saja yang datang dalam hidup kita ni, semuanya Tuhan bagi pada kita. Saat kita nampak, dia akan keluar puji, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Baik. Syukur, apa beza dengan syukur? Syukur hari ini dapat itu, dapat ini dan sebagainya. Syukur ni ulama definisikan ialah sarful abdi. Kita menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita pada perkara yang Allah Ta'ala benarkan kita gunakan. Itu syukur. Tadi kita melihat setiap anugerah Tuhan yang beri pada kita, kita puji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Syukur ni setelah kita dapat dah nikmat tu, kita guna pula nikmat tu pada tempat yang Allah Ta'ala redha. Mata guna untuk tempat yang Allah Ta'ala redha, tengok Quran, tengok jalan ke masjid, tengok kitab ilmu dan sebagainya. Lidah kita guna untuk bercakap benda-benda yang baik, untuk berzikir, untuk baca Quran dan sebagainya. Telinga begitulah juga. Segala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita gunakan pada perkara yang Allah Ta'ala redha. Itu syukur. Tapi kalau kita guna telinga dengar benda tak berfaedah, mata tengok benda yang tak berfaedah, datang dosa pula pada kita, tangan kaki duk ambil, duk berjalan pergi tempat yang tak bermanfaat pada kita, itu orang yang tidak syukur pada Tuhan. Boleh tengok masing-masing. Tasawuf ni bukan nak tengok orang lain, tengok diri masing-masing. Ilmu tasawuf ni kita belajar bukan nak tengok sebelah aku tak, sebelah kanan aku ke, sebelah kiri aku ke, tak. Bukan nak tengok jiran sebelah rumah kita, tidak. Tengok diri masing-masing. Sebab apa? Nak elokkan diri kita, bukan nak elokkan orang lain. Sebab tu Syekh selalu pesan, kita ni selalu sibuk dengan orang. Seolah-olah kita ni macam qadi, Syekh kata. Yang terbaru itu Syekh datang, Syekh kata, kita ni seolah-olah macam qadi, macam hakim, duk hukum orang tu, hukum orang ni. Sibuk dengan orang. Diri sendiri tak pernah tengok. Diri sendiri tak tilik tengok dalam diri kita, apa yang ada dalam diri kita untuk kita selesaikan sebelum mati. Apa mazmumah yang masih ada? Apa yang keji yang masih ada pada kita? Yang Tuhan tak suka ni kalau kita datang menghadap dia dalam keadaan macam ni. Tak tengok. Duk sibuk dengan orang ni, dengan orang ni, dengan orang ni. Maka akhirnya terabai diri kita. Jadi puji dan syukur ada beza dia. Baik. Dalam banyak-banyak penulisan ataupun pembacaan, ghalibnya para ulama akan mulakan dengan alhamdulillah. Dia tak mula dengan ahmadullah, hamdan lillah. Quran Fatihah, dalam surah Fatihah Allah Ta'ala mulakan alhamdulillah. Allah Ta'ala tak kata ahmadullah ataupun hamidullah ataupun hamdan lillah. Kenapa Allah Ta'ala tak guna fi'il? Allah Ta'ala tak guna masdar. Kalau orang mengaji lurah lah, orang mengaji bahasa Arab, itu cuma tu ada beza dia. Kenapa dan kenapa? Kenapa Allah Ta'ala pilih Fatihah, Allah Ta'ala mula dengan alhamdu. Dan muqaddimah kitab ke, muqaddimah orang bercakap ke, dia akan mula alhamdu. Apa yang ada pada alhamdu? Kita bila alih bahasa kepada bahasa Melayu, kita akan terjemah dengan segala puji bagi Allah. Mai mana perkataan segala ni tuan-tuan? Yang kita tahu alhamdu ni puji, tapi ada segala puji. Bila sebut segala puji ni, maknanya ada tempat ulama ambil nak sandarkan perkataan segala. So segala ni perbahasan ulama ialah pada kalimah alif lam dalam kalimah alhamdu. Alhamdu. Al tu, kalimah al tu ulama bahaskan. Apa makna kalimah al tu? Al itulah ulama kata fungsi al di situ ialah lil istighraq. Itu fungsi dia. Dalam banyak-banyak al, salah satu daripada fungsi dia ialah lil istighraq. Apa makna istighraq? Istighraq ni maknanya dia rangkum semua puji. So bila dia sebut rangkum segala puji, berapa jenis puji ada ni? Sampai kena rangkum segala puji ni.
Maka keluarlah hamdani qadimani, hamdani hadithani. Dua bentuk puji yang bersifat qadim, dua bentuk puji yang bersifat baru. Masuk situ semua. Dua yang qadim ni puji Allah Ta'ala pada diri dia sendiri. Banyak dalam Quran. Alhamdulillahilladzi fatara as-samawati wal ard. Macam-macam ayat Quran Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Segala puji bagi diri aku, kata Allah. Kita terjemah segala puji bagi Allah lah. Bila kita sandarkan percakapan itu, ayat itu pada kalam Allah, maknanya Allah Ta'ala sedang puji diri dia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi aku yang memiliki seluruh alam. Itu saat kita baca Alhamdulillah tu, maknanya kita tak ada milik. Bila kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, tak ada apa aku, makin kerdil. Dah lah duduk berdiri pula. Kalau mazhab Malik, mazhab Syafi'i kita sunat letak tangan. Mazhab Malik tangan isbal. Tangan duduk ke bawah. Duduk ke bawah, berdiri, tangan ke bawah, lurus ke bawah dengan kepala tunduk. Macam penjenayah yang nak dibawa ke sel. Kerdilnya aku, tak ada apa. Nak puji apa diri kita? Kita tak punya. Yang ada ni semua Tuhan punya. Orang kata hebat engkau, soleh engkau, sedap suara engkau, apa itu ini dan sebagainya. Tuhan punya. Tu dia sebut tu alhamdulillah. Segala puji aku punya. Segala puji yang qadim. Yang qadim satunya Allah Ta'ala puji dia dari sini. Rekas. Yang kedua, Allah Ta'ala puji hamba-hamba dia. Ni'mal abdu innahu awwab. Banyak dalam Quran Allah Ta'ala puji hamba dia. Satu ayat yang saya baca tadi, Allah Ta'ala puji Nabi Ayub alaihi salam yang sangat-sangat sabar. Maka Allah Ta'ala kata sebaik-baik hamba, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Tengok Allah Ta'ala puji. Bila sandar pujian kepada Allah Ta'ala, qadim lah. Sebagaimana zat Allah Ta'ala sedia kala azali, maka begitulah kalam Allah Ta'ala bersifat azali. Maka Allah Ta'ala yang qadim puji diri dia sendiri, Allah Ta'ala yang qadim puji zat ataupun puji makhluk dia. Dua. Yang ketiga, puji hadis kepada qadim. Ini hamdan hadithani, pujian kita kepada Allah. Tu kita dipuji. Dapat nasi sepinggan, puji Allah. Dapat baju raya, puji Allah. Tuan-tuan nak pergi cari baju raya kan? Saya nak berhenti dah ni. Orang shopping kadang-kadang tak sempat habis minggu dah. 2 hari tu, 2 Sabtu Ahad tu tak sempat habis. Asal ada cuti je, orang dah beratus. Sebelum buka kedai lagi orang beratus sekarang ni. Sogo sebelum buka lagi orang dah beratus, siap dah nak masuk. Baik. Puji kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ialah puji kita sama-sama kita. Tengok orang ni baik, kita kata bagus awak ni, soleh awak ni, bagus awak ni, penyabar, cantik tulisan awak, cantik kereta awak, cantik motor awak, sedap masakan awak. Semua tu orang puji. Puji sesama kita. Kata Allah dalam Al-Quran Fatihah, alhamdulillah. Dalam pembukaan ni pun digunakan alhamdulillah. Semua keempat-empat tu lillah, Tuhan. Yang Tuhan punya semua. Lillah tu ulama bahas pula. Lam pada Allah. Lam pada Allah ni apa fungsi lam tu? Satu ulama kata lam itu lil istihqaq. Yang berhak terima puji tu adalah Allah je. Ada yang kata lam tu lil milk. Hak milik dia pujian tu. Ada yang kata lil ikhtisas, khusus untuk Allah Ta'ala. Lam tu. Tu kata ulama ni detail perincian dia. So kalau kita ni boleh faham alhamdulillah ni segala puji bagi Allah, orang pujilah macam mana pun kita, semua tu bukan kita punya. Sedap betul lah awak masak ni kan. Tuhan yang atur tangan kita masak macam tu. Boleh bubuh garam sesuai dengan cita rasa. Tak kecap pun sebab apa? Puasa. Tapi bila makan waktu berbuka, sedang elok, manis, masin, masamnya. Siapa yang ajar tangan ni? Tangan saya sendirilah. Siapa kata? Chef masak pun kadang-kadang ada yang tak jadi, waktu tak jadi. Chef masak tak sedap juga. Iya, sebab bukan daripada diri dia sendiri. Allah Ta'ala yang susun. Kalau kita boleh lihat semua tu, saat orang puji kita, kita tak akan rasa sombong.
Saat orang puji kita, kita tak akan apa? Rasa lebih daripada orang lain. Saat orang kata engkau soleh, saat orang kata engkau banyak ibadat, saat orang kata engkau berilmu, alim dan sebagainya, kita tak rasa semua tu sebab apa? Semua itu balik semula kepada Allah. Dia yang memberi ilmu, dia yang taufikkan kesolehan kita, dia yang taufikkan untuk kita beribadat, dia yang hadirkan kita untuk berjemaah, untuk duduk, untuk mendengar, untuk beri perhatian, untuk faham, untuk ingat, semua dia. Kita tak ada, kita sedang menyaksikan. Jiwa kita sedang menyaksikan Tuhan sedang memberi pada kita. Diberi sedar pada kita, diberi keinginan untuk mendapat ilmu, diberi keinginan untuk faham, diberi keinginan itu ini, kita sedang menyaksikan Allah. Itu asyhadu an la ilaha illallah, itu penyaksian kita melihat Tuhan je. Illallah, tak ada yang lain kita saksi kecuali Allah. Saksi-saksi ni orang yang tengok, kesaksi-saksi ni orang yang tak tengok. Saksi ni orang yang tengok. Tengok dengan apa? Kalau Allah Ta'ala tengok dengan hati lah. Tengok nampak. Semua Allah. Tak ada kita. Bila tak ada kita, nak sombong apa? Bukan kita. Pinjam kereta orang, menyombong dengan kereta orang. Tak ada pedah. Ambil barang orang, berbangga dengan barang orang. Itu orang yang tak kenal diri. Kita yang kenal diri, tak menyombong dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Boleh sehebat mana pun, jadi orang kaya macam mana pun, jawatan setinggi mana pun, gelaran sehebat mana pun, kita takkan menyombong. Sebab apa? Bukan kita punya. Allah Ta'ala tarik bila-bila dia nak, dia boleh tarik. Ini alhamdulillah, segala puji hak Allah. Tu boleh terubat satu penyakit, iaitu suka pada puji. Salah satu daripada penyakit kita ni, suka pada puji. Bila kita sedar dah bahawa segala puji ni sebenarnya hak milik Tuhan, kita tak punya apa-apa, selesai satu masalah. Cuma dalam masa yang singkat dia tak boleh sembuh lah. Kita nak kena ajar jiwa kita. Ajar orang puji bukan aku punya. Tak ada sebab pun aku nak sombong. Tak ada sebab pun aku nak rasa bangga lah. Tak ada sebab pun aku nak rasa lebih. Semua tu Tuhan bagi. Tuhan boleh tak alihkan kebaikan, kebajikan, keelokan yang ada pada kita pada orang lain? Boleh. Sekelip mata ya boleh alih. Daripada suara sedap jadi suara tak sedap. Daripada jadi orang soleh kepada orang tak soleh. Sekejap je Allah Ta'ala boleh balik hati. Sebab tu kita diajar, ya muqallibal qulubi wal absar. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, tetapkan hati. Sebab kita tahu bukan kita punya segala-galanya. Diri kita, hati kita Tuhan boleh bolak-balik. Jangan kita rasa kita independen daripada Allah Ta'ala. Yang tu satu penyakit besar. Kalau kita rasa kita bebas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saya nak berhenti situ dah. Jadi pagi ni kita hanya dapat lihat kalimah alhamdulillah, segala puji itu hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kuliah-kuliah yang akan datang kita sambung insya-Allah kalau panjang usia selepas daripada Ramadan, kalimah Rabbil Alamin. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Nabi. Semua sekali itu ada huraian daripada ulama. Saya hanya menyampaikan apa yang ulama tinggalkan pada kita di dalam kitab-kitab mereka. Tuan-tuan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita pada pagi ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita selawat sikit. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.